Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita review kereta mahal sikit iaitu BMW 218M Sport. Tapi sebelum tu, bagi siapa yang masih belum subscribe, tolonglah subscribe dan tekan like dan komen dulu. Kita tengok kereta ni. Okey, BMW sebenarnya ada rangkaian model yang luas. Dia ada 1 series, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 series. Okey, itu boleh campur lagi Z series, M series, lepas tu I series. Maksudnya BMW Malaysia dia boleh cater apa saja keperluan yang korang nak. Sama ada korang nak kereta compact ke, SUV, elektrik, PHEV, semuanya ada. Depends atas keperluan dan bajet korang. Okey, kalau kita cerita pasal kereta compact, BMW Malaysia ada tawarkan dua model iaitu 1 series dan model ini iaitu 2 series. Okey, 2 series 218M Sport ni sebenarnya dilancarkan tahun lepas. Maksudnya baru lagi lah, dan dia cuma ditawarkan dalam satu variant ini saja. Cuma perbezaannya ada sikit saja, sama ada korang ambil M Performance part ataupun tak ada. Okey, kalau yang ini dia menarik sikit sebab dipasang dengan M Performance part. Okey, model ni sebenarnya dibangunkan ataupun diasaskan daripada model 1 series. Sebab tu kalau kita tengok bahagian depan mungkin ada sedikit persamaan. Tapi apa yang membezakan model ni ialah dia punya grill ni sebenarnya lebih lebar dan lebih ke bawah compared to 1 series. Macam saya cakap tadi, model ni dipasang dengan M Performance part, iaitu yang grill ni warna hitam. Kalau yang standard tu dia warna warna chrome. Yang dia punya design tu sedikit beza. Dia bukan mesh macam ni. Dan kita tengok juga dia ada macam biasa, model-model moden BMW didatangkan dengan lampu LED, utama lampu LED dan lampu DRL pun LED. Dan kalau kita tengok secara depan ni, dia punya rekaan tu memang agresif in terms of dia punya bumper, dia punya grill tu kan. Ada juga orang yang tak suka sebab grill ni, orang kata BMW dia punya grill makin lama makin besar, tapi it depends atas you punya preference lah. Ada yang suka dan ada yang tak suka. Okey, kalau kita tengok belah sisi, ini adalah karakter sebuah coupe lah. Especially kita boleh tengok dengan jelas dengan dia punya roof dekat bahagian belakang. Okey, kalau kita tengok daripada jauh kan, dia punya rim tu walaupun dia bersaiz 18 inci tapi dia nampak kecil. Mungkin sebab dia punya proportion tu kot. Tapi okey lah kot, tak ada masalah sangat. Satu lagi performance part yang ada pada model ni ialah dia punya perumah cermin sisi. Okey, harga dia memandangkan dia diperbuat daripada carbon fiber. Harga dia ialah 2,500 lebih. Ini yang boleh korang beli secara berasingan lah. Yang lupa saya nak beritahu, yang kat depan tadi harga dia RM606. Okey, dan satu lagi memandangkan ini sebuah grand coupe ataupun sebuah coupe, jadi kita akan diberi frameless window. Tak ada frame, so ada gaya lah macam tu. Okey, dekat bahagian belakang, apa yang membezakan dengan model yang standard ataupun model kosong ialah dia punya spoiler ni warna hitam. Harga dia dalam 2,000 lebih, 1,100 macam tu. Dan exhaust tip dia pun carbon fiber, harga dalam 1,800. So kalau campur-campur semua M Performance part tu dalam almost 5,000, 4,900, bolehlah beli motor sebiji. Bahagian belakang sama macam model-model moden BMW, lampu LED nipis, lepas tu ada kemasan macam air diffuser tapi tak nampak jelas sangat, dan dia ni tak ada automatic tailgate, so kita kena tekan sini lah baru boleh buka. Dan boot dia sebenarnya agak besar, dalam 490 liter. Ini memang dia, apa yang saya suka dia punya boot ni, dia tak ada slope dalam sangat. So maksudnya kita letak angkat barang pun senang sebab dia tak tinggi. Kan. Lepas tu kalau ruang ni tak cukup, kita boleh turunkan tempat duduk tu, dan tepi ni pun ada satu hook untuk korang letak apa-apa barang lah, untuk plastik ke apa semua boleh letak hook dekat sini.
Okey, kita masuk pula kat dalam kabin kereta ni. Okey, kalau korang beli kereta ni, dia akan bagi dua kunci. Satu macam smart card ni, satu macam kunci biasalah. Tapi apa yang bestnya sistem kunci BMW ni, korang tak payah tekan butang whatever. Korang pergi dekat kereta, kunci tu terus terbuka. Senang kan? Okey, apa yang menarik dekat kabin ni, memang korang tengok, korang duduk, okey, tahu dia punya material yang digunakan memang sangat premium. Okey, sama ada dekat atas ni dia punya soft touch, lepas tu ada pula kemasan yang warna perak ataupun warna silver ni. Lepas tu dekat depan untuk pemandu, dia ada dua skrin analog untuk speedometer dan RPM. Lepas tu dekat tengah ni MID, multi info display yang bersaiz dalam 5.1 inci yang ada semua maklumat lah, sama ada macam baki minyak lah kan, lepas tu jarak lagi apa yang boleh korang guna, lepas tu macam driving mode, semua dipaparkan dekat sini. Dan apa yang saya suka pasal dia punya skrin ni, bukan selain pada tajam, dia nampak sangat mahal. Tak macam yang biasa-biasa punya skrin ataupun skrin digital lah. Ini memang sangat menarik. Lepas tu sebagai sebuah BMW, korang boleh agak ataupun korang boleh expect dia punya layout dashboard ni sangat simple dan sangat mudah untuk dioperasi. Contohnya dekat sini ada butang, dekat bahagian atas ni butang untuk aircon saja, sama ada korang nak turunkan suhu ataupun kipas dia. Dan dekat bahagian bawah ni untuk radio, sama ada untuk kuatkan volume ke ataupun tukar channel ke, semua dah ada kat sini. Dan satu lagi, bila kita tengok dengan lebih terperinci, dia punya kemasan-kemasan kecil, contohnya macam yang dekat aircon vents ni, dekat dia punya tombol untuk volume ni, dia sebenarnya sangat cantik lah. Memang nampak mahal. Lepas tu okey, kita pergi dekat bahagian bawah pula, dia ada wireless charger yang cukup besar untuk whatever size phone yang korang ada. Just slot kat sini dan terus dia charge. Lepas tu ada dua tempat isi botol minuman, ada satu untuk USB dan satu lubang ataupun satu port untuk 12 volt punya charger ataupun yang korang nak letak lah. Lepas tu dekat bahagian tengah dia ni, ini yang tempat yang untuk korang kawal dia punya info hibur ni yang bersaiz 8.8 inci. Okey, kat sini korang boleh senang tak? Memang senang lah, sebab ini BMW ni memang dah lama buat yang dial macam ni. So korang dalam sekejap setengah jam pun dah boleh tahu macam mana nak operation. Okey, kalau kita pusing dekat sini, kita boleh tengok dekat media, communication untuk radio, connector drive. Lepas tu boleh tengok juga setting kereta, macam tu. So semua ada kat sini, sama ada korang nak touch screen ataupun guna tombol ni pun, dua-dua pun boleh. Tapi bagi saya lagi senang kalau tengah drive tu pakai yang tombol tengah ni lah. Memandangkan kereta ni sebuah coupe, jadi korang tak boleh harapkan dia punya tempat ruang belakang, especially bahagian kepala ni luas lah. Macam korang boleh tengok, even saya yang tak berapa nak tinggi gini pun, dia punya bumbung pun dah dekat banyak ni je. Lepas tu kalau korang beralih dekat bahagian tengah ni, silap-silap boleh kena dekat dia punya bonggol untuk letak third brake ni. Jadi saya rasa untuk coupe ni, the best ialah duduk dua orang je kat belakang ni. Okey, dari segi pemanduan, saya boleh kata BMW 218i M Sport ni memang sebuah kereta yang berorientasikan kepada pemandu. Sebab apa? Dia punya sitting position tu memang best. Dia rendah dan selesa. Rendah tu sebab dia punya sebagai grand coupe tu biasanya itu antara sifat dia lah, kan. Dan dia punya steering ni sedap pegang, steering M ni sedap pegang. Dia weighted, dia punya weight tu sesuai, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Maksudnya kalau korang bawa laju, memberi keyakinan yang bagus lah, kan. Maksudnya korang tak rasa dia terlalu ringan, especially pada kelajuan tinggi. Okey, dari segi ride quality pula, saya boleh kata dia punya suspension setup tu sedikit keras.
Jadi kalau kita lalu dekat jalan yang tak berapa nak rata kan, banyak lubang-lubang tu, memang agak terasa jugalah dia punya undulation tu, benda yang tak sempurnaan jalan tu memang korang boleh rasa dengan agak ketara juga. Okey, tapi bila memandangkan dia punya suspension tu agak keras ataupun dia punya suspension tu sporty, korang boleh mengharapkan kualiti pengendalian yang bagus, especially masa korang nak ambil corner. Itulah antara kelebihan yang ada pada BMW. BMW memang terror lah buat this kind of setup, suspension setup. Okey, dari segi kuasa macam mana pula? Okey, dari segi kuasa, kereta ni menggunakan enjin 1.5 twin turbo daripada BMW. Kuasanya tak adalah power sangat, cuma 140 HP dengan torque dalam 220 Nm. Tapi dia punya kekurangan tu di cover oleh clutch berkembar, transmission DCT 7 kelajuan. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dia punya shifting gear tu memang laju. Maksudnya bila korang tekan je, korang boleh dapat rasa kuasa tu almost instantly. Itu yang cover sikit lah dari segi kalau walaupun kita tengok dekat kertas dia punya power tu macam ala-ala je kan, tapi benda tu dapat di cover balik oleh suspension yang sangat bagus lah bagi saya. Okey, dan gabungan rangkaian kuasa ni dia boleh BMW bagi tahu penggunaan bahan api dia dalam 5.9 liter untuk 100 km. Maksudnya boleh kata jimat jugalah. Tapi still bergantung kepada mana korang drive lah. Ini contoh yang saya cakap tadi kan. Bila kita lalu yellow stripe ni, inilah dia punya getaran yang boleh korang rasa dekat dalam ni. Sekali lagi, satu lagi benda yang ada untuk menjimatkan penggunaan petrol ialah dari segi auto start stop. Okey, yang tu pun saya deactivate sebab bagi saya dia macam tak smooth macam kereta-kereta yang pernah saya pandu sebelum. Maksudnya macam dia terlalu cepat sangat nak matikan, dan bila dia hidupkan sebalik enjin tu macam boleh kata macam agak abrupt lah. Macam mana sekarang dia macam dia rasa ketara macam tiba-tiba okey enjin dah mati, tiba-tiba enjin dah hidup kembali. Macam tu lah. So itu antara dua benda yang saya kurang gemar lah. Itulah dia sedikit pasal BMW 218M Sport ni. Okey, sebenarnya kalau korang minat, harga dia murah je, baru RM211,000 lebih sikit. Kalau convert tu boleh lah dapat 3 biji Alza VTEC Abang Japar tu kan. Dan dia ada beberapa colour yang menarik. Yang paling saya suka ialah warna grey ni lah. Sebab saya rasa walaupun dah bawa 4-5 hari, dia macam tak nak kotor. Saya pelik juga colour dia. Tapi kalau tak suka colour ni, tak apa, ada colour warna biru, warna merah, putih, hitam. Itulah yang korang boleh beli. Okey, kalau nak kirakan, model ni tak ada pesaing yang secara direct lah. Sebab kalau dekat pasaran lain mungkin ada Mercedes CLA, tapi untuk Malaysia, Mercedes-Benz Malaysia dia tak tawarkan CLA yang basic spec ataupun yang model asas. Jadi yang dia ada cuma yang CLA 45 paling power lah. Harga pun mahal, 2 kali ganda, 400 lebih. So kalau tak mampu beli tu, beli je yang ni. So saya rasa setakat itu sajalah untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Bagi yang dah subscribe, terima kasih kerana tak skip iklan. Dan jangan lupa tekan loceng. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.